Okey, kita tengok pula kepada nilai pulangan pelaburan ataupun ROI. Kalau tajuk simpanan, pengiraan berdasarkan faedah. Okey, kita buat pengiraan faedah dan cari jumlah simpanan selepas beberapa tahun. Okey, untuk pelaburan, pengiraan yang dilakukan adalah untuk mencari nilai pulangan pelaburan ROI. ROI ni singkatan kepada Return of Investment. Okey, apa itu ROI tu? Okey, nisbah keuntungan atau kerugian yang diperolehi daripada suatu pelaburan. Okey, suatu pelaburan dianggap menguntungkan jika jumlah pulangan dan pelaburan semasa melebihi nilai pelaburan asal. Kalau jumlah pulangan dan nilai pulangan semasa kurang daripada pelaburan asal, maka pelaburan itu tidak menguntungkan. Okey, ini ROI sama dengan jumlah pulangan per nilai pelaburan awal darab 100 tu. Itu ialah rumus bagi mencari ROI. ROI mesti ditulis dalam bentuk peratus. Okey, biasanya ditulis dalam bentuk peratus. Okey, kita tengok contoh soalan ni. Pada 1 Januari 2018, Puan Siti melabur dalam ASB sebanyak 3,000 unit yang bernilai RM2 seunit. Okey, awak tengok kat sini, kita melabur dalam ASB dalam bentuk unit. Okey, tapi dia bagi harga RM2 seunit. Okey, bagi tahun kewangan berakhir pada 31 Disember 2018, ASB membayar dividen sebanyak 5%. Pada 1 Januari 2019, Puan Siti menjual semua saham yang dimiliki dengan harga RM2.20 seunit. Berapakah nilai pulangan pelaburan bagi Puan Siti? Okey, untuk soalan untuk mencari ROI ni, first kali awak kena tengok apa pulangan yang kita dapat daripada pelaburan. Okey, kalau untuk ASB ataupun untuk amanah saham, pulangan yang kita dapat adalah dalam bentuk dividen. Okey, yang ini kena ingat amanah saham dan saham pulangan dalam bentuk dividen dan juga keuntungan modal. Okey, pulangan dia mesti dalam bentuk dividen dan keuntungan modal. Okey, kalau kau tengok kat sini dalam pengiraan dia, okey, modal awal masa mula-mula dia melabur 3,000 unit, RM2 seunit. Jadi dia dah melabur RM6,000. Okey, dividen 5%. 5% ni bermaksud 5% daripada modal awal. 5% darab 6,000 sama dengan RM300. Okey, ini pulangan yang pertama. Okey, jumlah pulangan pertama. Lepas tu keuntungan modal. Keuntungan modal awak tengok dia jual RM2.20. Dia beli RM2. Jadi dia dah untung 20% kat sini. Darab dengan 3,000 unit, dia dah untung RM600. Jadi jumlah pulangan dia dua-dua ni kena tambah 300 tambah 600, RM900. Okay, kita tengok balik. ROI ialah jumlah pulangan bagi nilai pelaburan awal darab 100. Jumlah pulangan RM900 bahagi pelaburan awal. Yang awal dia melabur 6,000 darab 100 sama dengan RM15. Jadi nilai pulangan pelaburan ini menguntungkan kerana dia memperoleh dua jenis pulangan. Dividen, keuntungan modal daripada peningkatan nilai saham daripada RM2 kepada RM2.20. Okey, kita tengok contoh seterusnya. Pada 1 Januari 2019, Irfan melabur dalam ASB sebanyak 4,000 unit. Okey, ni awal-awal dia melabur 4,000 unit, RM1.50 seunit. Okey, jadi ini. Jadi RM6,000 dia melabur. Pagi tahun kewangan berakhir pada 31 Disember, ASB membayar dividen 6.5%. 6.5% darab dengan modal awal. Jadi ini dividen dia. Okey. Pada 1 Januari 2020, Irfan menjual semua saham dengan harga RM2 seunit. Dia jual RM2, dia beli RM1.50. Jadi dia untung 50% kat sini. Okey, darab dengan 4,000 sebab 4,000 unit, RM2,000 dia dah untung kat situ. Jadi jumlah pulangan dia, ingat, untuk ASB, amanah saham atau saham, pulangan ialah dividen dan keuntungan modal. Jadi 390 yang ni tambah 2,000 yang ni, 2,390.
Okey, rumus ROI ialah jumlah pulangan bagi pelaburan awal 2,390 bahagi pelaburan awal 6,000 darab 100 sama dengan 39.83%. Okey, tengok contoh 11. Encik Yusof membeli satu lot kedai. Okey, lot kedai ialah hartanah. Okey, hartanah. Awak kena ingat kalau hartanah pulangan dia ialah dalam bentuk sewa dan juga keuntungan modal. Okey. Kalau saham dengan amanah saham, dia punya pulangan dividen dan keuntungan modal. Kalau hartanah, sewa dan keuntungan modal. Okey, dia membeli satu lot kedai dengan harga RM600,000 pada 1 Januari 2017 di Bangi. Beliau telah membayar 10% daripada nilai belian lot kedai tersebut, iaitu sebanyak RM60,000. Okey, ini bermaksud dia yang 10% ni dia bayar duit muka. Dia tak bayar duit cash, tak bayar duit tunai terus RM600,000. Kaya sangat tu kalau dia nak bayar terus RM600,000. Jadi dia bayar duit muka sahaja RM60,000. Bakinya tu dia buat pinjaman bank. Okey. Jadi sekarang ni kat sini nampak dia disewakan. Kedai tersebut disewakan dan dia jual pada 2026 dengan harga RM1,300,000. Okey, awak nampak tak kat sini harga kedai tu masa dia baru beli RM600,000 dan dia jual ialah RM1,300,000. Okey. Okey, awak nampak tak dekat sini dia ada hutang dengan bank RM486,000 sebab dia beli kedai ni, duit yang dibayar RM60,000, bakinya tu ialah pinjaman bank. Tapi kalau awak campurkan RM60,000 dengan RM486,000 ni, dia akan lebih daripada RM600,000 ni. Okey, itu ialah benda biasa. Sebab kalau awak beli kereta pun, awak beli kereta RM64,000, okey, awak bayar duit muka, contoh 10%, baki dia tu pinjaman bank. Kalau awak totalkan pinjaman bank campur dengan duit muka awak tu, dia akan lebih daripada harga awak beli kereta tu sebab ada faedah atas pinjaman. Okey. Yang lepas kita belajar faedah atas simpanan. Faedah atas pinjaman saya akan ajar nanti. Okey. Seterusnya, jumlah ansuran bulanan yang telah dilunaskan kepada pihak bank berjumlah RM450,000. Cas-cas lain yang terlibat dalam urusan jual beli ialah kos guaman RM15,000, duty stamp RM15,000, commission agent RM18,000. Okey, kalau awak tengok kat sini kos guaman, okey, bila kita beli hartanah, okey, kita kena bayar duit peguam untuk melakukan kerja pindah milik harta. Okey, RM15,000 contohnya. Duty stamp. Okey, duty stamp ialah cukai yang dikenakan atas dokumen atau surat yang mempunyai kesan perundangan. Okey, RM15,000. Dan commission agent. Agent ni kalau kita nak jual hartanah kita mesti melalui agent. Agent tu yang akan tolong carikan pembeli. Jadi commission yang kita akan bagi pada agent tu ialah RM18,000 contohnya. Okey, jadi kat sini kalau awak tengok kat sini pulangan ialah sewa dan keuntungan modal. Okey, keuntungan modal untuk hartanah ialah harga dia jual, okey, harga dia jual hartanah tu tolak dengan kos pelaburan. Kos pelaburan. Apa maksud kos pelaburan? Okey, kalau pulangan yang kita dapat duit. Okey, Encik Yusof ni dapat duit. Kos pelaburan yang Encik Yusof ni kena keluarkan duit. Okey, jadi sekarang ni dia dah keluarkan duit untuk RM486,000. Okey, bayar duit bank. Okey, RM60,000 dia bayar duit muka. RM15,000 dia bayar kos guaman. RM15,000 duty stamp. RM18,000 commission agent dan RM450,000 ansuran bulanan. Okey, jadi harga dia jual rumah lot kedai tu tolak dengan harga dengan kos pelaburan. Okey, berapa yang dikeluarkan duit? Jadi RM296,000. Jumlah pulangan sewa campur keuntungan modal yang ni RM456,000. Jadi nilai pulangan pelaburan dia ialah 76%. Okey, contoh seterusnya, Encik Hussein beli sebuah rumah
Okey, pada 1 Januari 2015 diceras dengan harga RM300,000 dan menjelaskan 10% wang pendahuluan sebanyak RM30,000. Beliau mengharapkan pulangan 30% dalam tempoh 2 tahun. Dia menjual rumah pada harga RM600,000. Okey, selama 20 tahun dia dah miliki rumah tu. Lepas tu dia dah bayar pinjaman pada pihak bank RM475,000. Beliau berjaya memperoleh sewa sebanyak RM60,000. Okey, jadi kat sini keuntungan modal pulangan dia ialah sewa dan juga keuntungan modal yang ni. Okey, sewa RM60,000. Okey, keuntungan modal saya dah cakap, keuntungan modal mesti harga dia jual. Harga jual tolak dengan kos pelaburan. Okey, itu ialah keuntungan modal. Jadi harga dia jual RM600,000 tolak dengan semua perbelanjaan yang dah buat. Dia bayar duit muka RM30,000, RM475,000, duit bank RM4,000, duit stamp, commission agent, kos guaman. Jadi RM85,000. Okey, jadi sekarang jumlah pulangan pelaburan ialah RM145,000. Bila dia cari ROI dia, dapat 48.33%, melebihi yang dia harapkan. Okey, apa faktor yang perlu diambil kira sebelum seseorang buat pelaburan? First sekali, kena tengok potensi risiko. Okey, sama ada berisiko ataupun tidak. Yang kedua, tahap pulangan. Okey, sama ada pulangan tu menguntungkan atau merugikan. Aspek kecairan. Kecairan tu maksudnya seberapa segera aset tu boleh ditunaikan daripada pelaburan atau simpanan. Boleh ditunaikan tu maksudnya boleh ditukarkan kepada bentuk wang tunai. Okey, inilah perbandingan pelbagai jenis simpanan dan pelaburan oleh individu. Okey, kalau tahap risiko, maksudnya kalau dia rendah, risiko rendah lah. Okey, kalau tinggi maksudnya dia berisiko. Okey, tahap pulangan. Okey, kalau pulangan dia tinggi, maksudnya banyaklah keuntungan dia dapat. Okey, kalau pulangan dia rendah, maksudnya sedikit sahaja. Okey, tahap kecairan. Kecairan ni maksudnya aset tu boleh ditukarkan kepada bentuk tunai dengan kadar yang segera. Okey, contoh tengok hartanah. Kenapa hartanah tahap kecairan rendah? Sebab hartanah, bila kita nak jual hartanah kita, mengambil masa yang lama. Bukan kata awak kata nak jual hartanah hari ni, besok dah boleh jual, dah dapat duit dah. Tak. Dia ambil masa sama ada berapa bulan atau berapa tahun. Jadi awak nak jual hartanah awak tu, nak dapat balik duit awak tu, nak tukar dalam bentuk tunai, lambat, ambil masa. Sebab tu kecairan rendah. Yang lain tu kecairan tinggi. Okey. Okey, itu saja dari saya. Okey. Sekian, terima kasih.